Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama lagi, Sabah akan mengadakan pilihan raya negeri. Tetapi mungkin ramai dari golongan muda yang di bawah umur 40 tidak mengetahui cerita sebenar tentang sejarah politik Sabah. Pada tahun 85, Joseph Pairin Kittingan telah menubuhkan parti baru, PBS. Dan parti ini telah menyertai pilihan raya tahun 85 dan telah menang. Dan telah menubuhkan kerajaan negeri yang baru. Sebelum itu, semenjak zaman Tun Datuk Mustafa, ramai orang-orang bukan Islam, orang Kristian dan sebagainya telah diislamkan oleh kerajaan Sabah. Terutama sekali golongan Iban dan golongan Kristian ataupun golongan yang tidak beragama. Dan usaha Tun Datuk Mustafa dan juga Perkim yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama, telah menyebabkan masyarakat Islam ataupun golongan Islam ni bertambah. Dan dikatakan, kalau kita baca laporan sulit dari Special Branch dan juga Military Intelligence, dikatakan Vatican ni tidak puas hati. Dan Vatican telah membantah usaha untuk mengislamkan orang Kristian oleh kerana mereka diislamkan melalui rasuah. Orang bukan Islam yang memeluki agama Islam akan diberi tanah, akan diberi grant dan akan diberi trip ke Mekah untuk buat umrah ataupun haji percuma. Jadi usaha untuk yang dikatakan merasuah orang bukan Islam untuk memeluki agama Islam telah membuat Vatican ni tidak puas hati. Dan mereka cuba nak tukar kerajaan Sabah kepada kerajaan Kristian oleh kerana golongan bukan Islam lebih ramai dari Islam di Sabah. Jadi apabila Pairin Kittingan menubuhkan parti baru PBS, maka Vatican telah memberi bantuan kewangan melalui Filipina. Dan Filipina telah membantu Pairin ataupun PBS dengan beberapa bilion, dan oleh kerana itu PBS telah menang pilihan raya negeri Sabah tahun 85. Mahathir tidak senang. Mahathir cuba sekat Pairin dari mengambil alih sebagai ketua menteri ataupun chief minister Sabah, tapi tidak berjaya. Sebab masa itu Musa Hitam timbalan Perdana Menteri, dan mengikut cerita Mahathir tidak ada di Malaysia semasa itu, dan apabila perkara ni dibawa ke Musa Hitam tentang siapa sepatut jadi ketua menteri, sebab ada dua yang claim ketua menteri, dan Musa Hitam telah beri okey untuk Pairin mengambil alih sebagai ketua menteri. Dan ramai orang puji tindakan Musa Hitam untuk mengamalkan demokrasi dengan memberi Pairin yang dikatakan menang kerusi yang terbanyak, 25 kerusi, untuk mengambil alih sebagai ketua menteri Sabah. Mahathir tidak senang dengan tindakan itu, dan Mahathir cuba merancang bagaimana nak menjatuhkan Pairin dan kerajaan PBS yang dikatakan kerajaan Kristian yang dibantu oleh Vatican melalui Filipina.
Dan Filipin pun bersuara yang Sabah ni ialah hak mereka. Sampai hari ni Filipin claim yang Sabah tu ialah kepunyaan Filipin, dan mereka mahu Sabah ni keluar dari Malaysia dan menjadi satu wilayah Filipin ataupun menyertai Filipin. Pada tahun 90, Mahathir melancarkan satu operasi menangkap beberapa orang di Sabah, termasuk Pairin, Jeffrey adik kepada Pairin ditangkap di bawah ISA, dan juga beberapa pegawai special branch, pegawai polis, dan juga pemimpin-pemimpin politik terutama di Sabah telah ditangkap di antara tahun 90 hingga tahun 91. Dan tuduhan ialah mereka merancang untuk membawa Sabah keluar dari Malaysia dan menyertai Filipin atau menjadi satu wilayah Filipin. Ini satu tuduhan yang dibuat, dan dikatakan sebabnya Jeffrey, adik kepada Pairin, ditangkap ialah kerana isu kewangan. Jeffrey dituduh melesapkan duit Yayasan Sabah sebanyak beberapa bilion, tapi Jeffrey menafikannya. Saya jumpa Jeffrey sendiri, dia menafikannya, dan disyaki yang duit tu yang sebenar beberapa bilion yang dikatakan Jeffrey curi atau lesap dari Yayasan Sabah, yang sebenarnya dari Filipin ataupun dari Rom melalui Filipin. Dan ini sebab sebenar. Tapi kerajaan Malaysia tidak bolehlah menuduh Vatican ataupun Filipin. Mereka terpaksa beri alasan yang Jeffrey curi duit itu dari Yayasan Sabah. Itu cerita tahun 85 hingga tahun 90. Di mana Pairin Kitingan, Jeffrey Kitingan, PBS, berjaya merampas kerajaan Sabah, dan akhirnya Mahathir bertindak tahun 90 hingga 91 dengan menangkap semua perancang-perancang dan mastermind di Sabah. Termasuk juga ramai pegawai polis, special branch, pangkat tinggi juga ditangkap sebab mereka dikata bersebahat dengan PBS ataupun Pairin. Pada tahun 90, Mahathir juga lancarkan apa dipanggil Projek M ataupun Projek IC. Projek M ni Projek Mahathir ataupun Projek IC. Saya telah berjumpa 10 tahun kemudian, saya telah berjumpa dengan beberapa orang yang terlibat di dalam usaha ini, Projek M atau Projek IC, dan saya juga telah interview di Kuala Lumpur dan juga di Kota Kinabalu beberapa orang seperti Muttalib Daud. Arwah Muttalib telah mengeluarkan satu buku yang dijual dengan harga RM300, dan di dalam buku itu beliau telah menyeranaikan ataupun mencatat 1.5 juta nama. Ya, 1.5 juta nama, nombor kad pengenalan dan juga alamat rumah. 1.5 juta orang yang telah diimport ke Sabah dan diberi kad pengenalan IC. Dan ini dikatakan warga asing yang telah dibawa ke Sabah, diberi IC dan dibagi mengundi. Tujuan dia ialah untuk menumbangkan kerajaan Pairin ataupun kerajaan Kristian PBS dengan mengimport 1.5 juta pengundi Islam dan diberi kad pengenalan dan juga dibenarkan mengundi di dalam pilihan raya Sabah. Itulah cara Mahathir nak menumbangkan kerajaan Kristian atau kerajaan PBS di Sabah. Pada tahun di antara tahun 90 hingga tahun 95,
1.5 juta orang Islam dari Filipin dibawa masuk, dan usaha ataupun ejen yang diberi kontrak untuk membawa orang ini masuk ialah Abu Sayyaf. Dan dikatakan Abu Sayyaf dijanji akan dibayar beberapa ringgit atau RM100 tiap-tiap satu kepala untuk membawa masuk orang ni dan didaftar. Projek IC ni atau Projek M ni bukan di Sabah, tetapi ibu pejabatnya ialah di Kampung Pandan di Kuala Lumpur. Dan di Kampung Pandan situlah satu cawangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN ataupun yang kita kenali sebagai Pejabat IC telah dibukakan khas untuk mengeluarkan untuk mendaftar dan mengeluarkan IC kepada pengimport ataupun warga negara yang diimport dari Filipin ke Sabah. Selama 5 tahun perkara ini berlaku dan boleh dikatakan population Sabah ataupun rakyat Sabah melompat bertambah lagi 1 hingga 1.5 juta. 1.1 to 1.5 million. Ada yang kata hanya 700-800 ribu, ada yang kata hanya 1 juta. Tapi Muttalib telah mencatat atau senaraikan di dalam buku beliau, kalau tak salah buku tu lebih kurang 500-600 muka surat, 500-600 pages yang dijual dengan harga RM300 satu one copy, dan ada 1.5 juta nama, nombor kad pengenalan dan alamat rakyat baru Sabah, orang Islam. Dan dikatakan juga oleh kerana usaha PBS ataupun Pairin ni dibantu, financed oleh Vatican, maka Gaddafi dari Libya telah membantu projek IC, dan duit untuk membayar Abu Sayyaf ni dikeluarkan oleh Libya ataupun Gaddafi untuk menjayakan projek IC tersebut. Tapi akhirnya 1 juta hingga 1.5 juta rakyat baru dibawa masuk ke Sabah, orang Islam dibawa masuk ke Sabah, tapi Abu Sayyaf tidak dibayar. Dan duit yang sepatutnya yang Gaddafi ataupun Libya bagi untuk membayar Abu Sayyaf tu lesap, kena hijack. Duit tu keluar dari Libya, tapi tidak sampai di Kota Kinabalu. Dia sampai di Kuala Lumpur. From Kuala Lumpur to Kinabalu, the money disappeared. So Abu Sayyaf ni tidak puas hatilah. Semua kerja yang mereka buat beberapa tahun ni untuk supply pengundi-pengundi ke Sabah ni, mereka tidak terima bayaran. Jadi pada tahun 2000 mereka telah serang Pulau Sipadan dan telah kidnap beberapa orang pelancong dan juga pekerja-pekerja di hotel di Pulau Sipadan untuk ransom. Bermaknanya pay what you owe me, bayar apa yang engkau hutang. Jadi semasa itu Filipin pun sebab mereka dikidnap di Sipadan, dibawa balik ke Filipin. Kerajaan Filipin telah dapat mengesan di mana mereka ada dan bincang dengan kerajaan Malaysia yang satu operasi tentera, military operation akan dilancarkan supaya kem Abu Sayyaf ni diserang dan hostage tersebut boleh dilepaskan. Tapi kerajaan Malaysia tidak setuju. Alasan dia takut mungkin hostage tu akan ditembak mati ke atau tersilap dia dibunuh dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya Malaysia secara rahsia, secara sulit sedang berbincang dengan Abu Sayyaf untuk melepaskan mereka.
Dan orang yang ditugaskan untuk merunding dengan Abu Sayyaf bukanlah pihak militeri ataupun pihak special branch, tapi Aziz Samsudin yang semasa itu Menteri Pendidikan sahaja. Dan sebabnya Aziz Samsudin ditugaskan untuk membincang dengan Abu Sayyaf ialah kerana beliau ni bekas setiausaha politik Mahathir, dan semasa itulah mereka telah berbincang dengan Abu Sayyaf untuk supply 1 ataupun 1.5 juta pengundi import ke Sabah. Jadi Abu Sayyaf tidak mahu bincang dengan ketua militeri, ketua special branch, hanya nak bincang dengan Aziz Samsudin yang telah membuat deal dengan mereka semasa itu, walaupun beliau hanya Menteri Pendidikan sahaja. Dan duit tu telah dibayar oleh kerajaan Malaysia kepada Abu Sayyaf, dan hostage-hostage tu dilepaskan. Dan kerajaan Filipin tidak puas hati oleh kerana kalau sekiranya kerajaan Malaysia membayar Abu Sayyaf untuk hostage, maka Abu Sayyaf akan buat ini lebih kerap. Sebab mereka tahu kalau mereka serang Malaysia ataupun Sipadan dan ambil hostage, kerajaan Malaysia akan bayar. Tapi itu kerajaan Malaysia bayar bukan kerana hostage, tapi kerana kerajaan Malaysia utang Abu Sayyaf atas usaha membawa masuk 1 juta, 1.5 juta orang Islam untuk didaftar sebagai pengundi di Sabah. Jadi it's a debt, it's not a ransom yang sebenarnya. Jadi isu ni yang sebenar diketahui oleh Special Branch, Military Intelligence dan pemimpin-pemimpin atasan Barisan Nasional. Dan ini bukan satu rahsia tertutup, tapi rahsia terbuka, an open secret. Dan beberapa akhbar antarabangsa yang sebenar telah menulis tentang perkara ini, tapi di blackout di Malaysia. Orang Malaysia tidak ramai tahu cerita tentang Abu Sayyaf, Sipadan dan Projek M atau Projek IC, dan sebab apa tahun 90-91 Jeffrey Pairin dan beberapa pemimpin politik termasuk pegawai special branch, pegawai polis ditangkap. Ini semua berkait dengan isu Projek M, Projek IC dan usaha untuk menjatuhkan kerajaan Kristian Sabah ataupun kerajaan PBS yang diketuai oleh Pairin Kitingan dan adiknya Jeffrey semasa itu. Ketua dia, mastermind dia ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah merosakkan Sabah dengan membawa masuk begitu ramai foreigners, orang asing, dan diberi warga negara Malaysia semata-mata untuk menambah pengundi orang Islam supaya orang Kristian ni boleh dijatuhkan, kerajaan Kristian boleh dijatuhkan. Orang Sabah sampai hari ni tidak lupa, golongan yang tua lah, kalau golongan yang muda ni di bawah umur 40, di bawah umur 30, mereka tak tahu cerita ni. Mereka tidak sedar berapa banyak Mahathir telah rosakkan Sabah. Dan hari ni Sabah ada banyak masalah sosial, masalah dadah, masalah crime rate very high, the drug problem very serious. Dan ini semua oleh kerana Mahathir. Dan ramai yang 35 tahun dulu yang telah dibawa masuk ke Sabah dan diberi kerakyatan Sabah. Hari ini generasi yang kedua ataupun generasi yang ketiga yang dilahir di Sabah memberi masalah besar kepada kerajaan Sabah. Kota Kinabalu itu sendiri ketua capital of the state of Sabah, rakyat mereka bertambah 500,000, 500,000 increase.
tetapi the social and economic foundation tak boleh support begitu ramai tambahan rakyat baru, sebab the population growth hanya 1%, tapi dengan tambahnya begini ramai, kerajaan tidak boleh nak selesai banyak masalah-masalah di Sabah. All this is Mahathir's doing. Hari ini Mahathir menyokong Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri Sabah dan juga menyokong Shafie Apdal untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Hari ini sudah keluar kenyataan yang Parti Pejuang, Parti Mahathir yang baru ni menyokong Shafie Apdal. Ada ke sokongan Mahathir ni positif atau negatif? Orang Sabah tidak puas hati, tidak senang dengan Mahathir. Tindakan Mahathir pada tahun 85, tahun 90, di mana Projek M atau Projek IC telah merosakkan Sabah. Orang Sabah yang mungkin generasi macam saya ni, umur 60-an ataupun umur 70, menyedari perkara ini. Golongan muda tidak begitu sedar tentang isu ini. Dan kalau rakyat Sabah kebanyakannya menyedari berapa banyak kerosakan Mahathir dibuat kepada Sabah, dan kerana Mahathir ni menyokong Shafie Apdal bukan saja untuk menjadi Ketua Menteri tapi juga Perdana Menteri Malaysia, mungkin ramai tidak akan sokong Shafie atau mengundi untuk Shafie, sebab Shafie ini bersebahat. Shafie ini collaborate dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, orang yang telah merosakkan Sabah 30 tahun dulu. Sampai ke hari ini, Sabah masih menghadapi masalah yang begitu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.